وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدا من ألسنتنا يفقه قولنا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, jadi pada malam ini insya-Allah kita akan habiskan latihan yang berbaki bagi tajuk fi'lul amr. Minggu lepas kita berhenti pada muka surat 25 pada latihan yang kelima. Latihan yang kelima kita dah baca dah soalan yang pertama itu, doa ketika kunut. Okey. Yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau kita berdoa harus kita berhenti. Sebab apa kita kan pendek. Kalau kita baca Quran, ikutlah cara tajwid Quran. Baik. Jadi Rabbana, wahai Tuhan kami. Perkataan Rabba itu memang dibaca dengan bahagian atas ya. InsyaAllah pada pelajaran-pelajaran akan datang kita akan sentuh tajuk-tajuk yang mencabar. Antaranya tajuk berkenaan dengan An-Nida ataupun dikenali juga dengan Al-Munada. Okay. Bila kita seru Allah, panggil Allah, berdoa kepada Allah, minta dengan Allah, kita akan guna apa? Ya, kebiasaannya. Jadi kadang-kadang huruf ya itu dibuang, diganti dengan mim bersabdu pada Allahumma. Kadang-kadang ya dibuang, tak ada diganti pun. Okey. Seperti Rabbana. Terus dibuang. Jadi kalau adanya kita Rabbana itu memang depan dia ada huruf ya alif. Okay. Ada ya alif. Jemaah mudah ya bahasa Melayu ada wahai. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Atina, berilah kepada kami. Di dunia hasanah, di dunia ini kebaikan. Okey, jadi dalam slot ayat ini panjang. Di slot Rabbana atina fid dunya hasanah, di situ ada fi'il amar. Okey, melalui terjemahan kita kata ati, berikanlah, berilah, kurniakanlah. Okey. Jadi perkataan ati itu digariskan. Itulah dia fi'il amar. Jadi kita belajar sekali seminggu. Tak, kadang-kadang dah tegang, lepas tu kita pun terlupa, biasalah. Jadi mungkin ada yang tengok nak tanya soalan. Kenapa dikata fi'il amar? Walaupun pernah kita terang dulu. Jadi kataan ati di sini, setakat ati itu ialah fi'il amar. Na yang di belakang itu ialah maf'ulun bih. Okay, kalau saya tulis ati, ni mengikut resam imla'i alif bertanda panjang. Hanya 2 harakat. Bagi bawah. Maknanya apa? Berikanlah. Bersambung dengan nun alif ini kami. Okey. Mengikut resam Uthmani dalam Al-Quranul Karim, sebutan yang sama dieja alif sebelumnya ada hamzah. Begitu ya. Macam biasa bagi bawah. Na pun sama juga. Jadi yang depan ni dibaca 2 harakat. Dalam bidang tajwid,
kita kata A ini dibaca 2 harakat. Okey. Lepas tu itu mengikut riwayat Hafs. Kebanyakannya begitulah. Riwayat Imam Hafs baca macam. Okey. Dan juga ada imam-imam yang lain. Tapi dalam qiraat ada yang baca lebih. Qiraat yang lain. Kita ambil qiraat yang kita biasa baca 2 harakat mak badan. Baik. Jadi kalau dalam Quran tulis macam ni, di luar Quran macam ni. Oleh sebab itu, kalau kita tulis, okey, mana-mana doa ataupun mana-mana ayat yang bukan berkait dengan ayat Quran. Okey. Jadi kita tak perlulah meletak simbol panjang. Nah. Okey. Kalau dalam Quran mungkin rujuk kepada mad wajib. Okey, kalau di luar Quran maka tak perlu letak tanda melintang. Itu simbol melintang untuk dalam sistem Quran. Baik, kembali ke sini. Ati, setakat ati ialah fi'il amar. Macam mana kita kena fi'il amar sebab apa? Okey, madinya ialah ata. Ini madinya. Madinya ialah ata. Kalau kita ditanya, fi'il ini datang berdasarkan wazan, timbangan dia. Af'ala. Ya, af'ala. Jadi kalau sebut af'ala, huruf hamzah yang depan ini ialah huruf tambahan. Huruf asal fa, ain, lam. Jadi huruf asalnya ialah hamzah, ta dan alif dalam bentuk ya tanpa titik, alif maksurah. Okay, yang depan ini hamzah yang pertama ialah huruf tambahan. Macam inilah huruf tambahan. Begitu. Okey. Jadi kalau kita nak bentuk fi'il amar, terlebih dahulu kita kena tahu fi'il mudhari'. Kalau af'ala mudhari'nya apa? Yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu, ni wazan dia. Okey, kalau ata mudhari'nya ialah yu'ti. Okey. Ata mudhari'nya ialah yu'ti. Ini saya sebut sebutannya asal. Jadi bila kita sebut ata, kita akan rasa berat. Kita akan rasa berat sebab satu hamzah hidup, satu hamzah yang kedua mati. Maka hamzah yang kedua inilah ditukar kepada alif yang berfungsi sebagai huruf mad. Lepas itu alif ini dilentangkan di atasnya begini, lebih kurang. Lepas tu nampak serabu, dibuang hamzah dibuang tanda baris ni ke atas, diturunkan dia. Okey. Lepas itu dilenturkan dia. Maka berubahlah daripada akta menjadi ata. Ini tulisan biasa. Ata dibaca hanya 2 harakat. Letak tanda panjang itu tempat yang sesuai. Okey. Di sini di luar Quran dibaca hanya 2 harakat. Baik. Ata mudhari'nya yu'ti. Jadi kalau kita nak bina fi'il amar, yang kita bincang dulu bagi fi'il ata yu'ti, langkah yang pertama kita kata dulu apa? Datangkan fi'il mudhari', pilih anta. Anta tu'ti. Okey. Jadi hamzah yang mati ini ditulis di atas waw. Okey, atas sebab dia duduk di tengah perkataan dan sebelumnya dibaca dengan baris depan. Dia ada kaedah penulisan dia. Maka dibaca, ditulislah begitu ya. Okey, tu'ti. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, apa kita kena buat? Kena buang ta
titiknya, rumahnya, barisnya. Langkah yang ketiga, yang di hujung. Kalau hidup, kita matikan dia. Kalau mati, kita kuburkan dia. Jadi, tinggal letak yang berbaris di bawah. Okey? Nak baca tak boleh, mesti ditambah di sini. Okay. Nak tambah apa? Okey. Ini ialah fi'il amar. Di mana madinya datang mengikut wazan af'ala. Okey, ini fi'il apa ni? Fi'il amar. Madinya mengikut wazan datang di atas wazan af'ala. Bincang tadi, sebelum jadi ata, yang depan tadi huruf apa? Huruf hamzah. Berdasarkan wazan ini. Jadi hamzah yang asal di sini tadi, kita ambil, alif, ada hamzah yang siap dengan bahagian atas. Copy, paste di sini. Begitu. Jadi, lepas itu, kita baca macam mana? A-ti. Kita mengalami kes yang sama. Semasa di sini, berat. Maka, hamzah ini ditukarlah kepada alif. Hamzah ditukar kepada alif. Jadi macam mana? Ditulis dalam bentuk alif tegak. Sebab sebelumnya bagi atas. Maka dibacalah ata. Jadi hamzah dengan waw tadi itu ditukar kepada alif tegak. Sebab sebelumnya dibaca bagi atas. Okey, begitu. Jadi nampak ada dua tiang. Last sekali dipinda, diletak di atas. Lepas tu macam tadi diturunkan ke bawah. Lepas tu apa lagi berlaku? Di overslide, dilenturkan dia. Inilah akhir kesudahan proses. Maka jadilah ati. Kita pun tulis rapat-rapat lah. Begitu. Di prosesnya tak susah sangat. Tapi kita paling kurang kita kena tahu. Fi'il itu datang di atas wazan af'ala. Okey. Jadi huruf tambahan apa dia? Hamzah qata. Hamzah qata yang duduk di atas alif. Itu kena faham itu. Dan berlakulah perubahan-perubahan dan kita kena tahu nak ubah macam mana. Okey. Jadi kalau kita baca atina, ya Allah kurniakanlah kepada kami. Kalau kita minta seorang diri kita, atini. Itu Kalau minta seorang, kita baca atini. Begitu. Kalau ramai, atini. Okey, ya ini saya. Nun di sini apa namanya? Namanya nun al-wiqayah. Namanya nun al-wiqayah. Begitu. Yang pernah kita bincang dah. Ada doa yang saya sebut dulu, doa sembahyang duha. Walaupun doa sembahyang duha yang kita baca itu bukanlah ma'thur daripada Nabi, tapi disusun oleh para ulama yang salihin yang beramal dengan ilmu mereka pengongsi. Di hujung sembahyang duha itu doa duha dia ada atini ma ataita ibadaka salihin. Ya Allah, berikanlah kepada aku apa yang telah Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang salih. Jadi doa itu sangat baik. Berikutnya wa fil akhirati hasanah, minta kebaikan juga di akhirat besok. Wa qina adzaban nar, dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Okey. Jadi fi'il amar yang berikutnya ialah ki. Ki ini pun telah dibincang pada sesi dahulu. Kalau kita masih kabur lagi, ki ini terhasil daripada madi ialah waqa. Telah memelihara, telah menyelamatkan, telah menjauhkan. Mudhari'nya ialah yaqi. Waqa yaqi.
Jadi kalau tuan tak nak tanda mati ni, ada tetap mati. Ya itu kosong, tetap mati. Kalau tuan letak tanda mati ni, dah bagi yang baru belajar, dia nak tak juga tanda mati, tak ada masalah. Okey, waqa yaqi. Makna apa? Telah menyelamatkan, telah memelihara, telah menjauhkan. Bergantung kepada ayat kita terjemahnya. Baik, jadi nak buat amal macam mana? Langkah pertama mesti datangkan antara dan rakan-rakan dia lah. Kaki. Okey. Langkah berikutnya kita buang hantar. Okey, sebagaimana maklum buang hantar. Lepas tu lihat di hujung, kalau hidup kita matikan, kalau mati kita kuburkan dia. Begitu. Tapi tinggallah macam ni lah. Ini huruf apa ni? Qaf. Kita kembalikan hurufnya. Begitu. Jadi satu huruf yang berbaris bawah bermakna peliharakanlah, jauhkanlah, selamatkanlah. Itu fi'il amar. Okey? Baik, berikutnya Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Okey. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Okey. Jadi perkataan Allahumma itu sebenarnya dah bincang dulu, ia gandingan daripada ya Allah. Dia buang ya, dah. Ya itu kita buang, ganti dengan mim yang bersabdu di hujung. Allahumma. Jadi kalau Allahumma tu adanya kita, asalnya ya Allah. Okey? Jadi kalau tuan nak berdoa ya Allah pun boleh, nak guna Allahumma pun boleh. Tapi yang masyhurnya guna Allahumma. Hawwin alaina sakaratil maut. Mudahkanlah kepada kami ketika menghadapi sakaratil maut. Perkataan hawwin ini fi'il amar. Okey, madinya ialah hawwan. Okey, hawwan. Okey. Mudhari'nya ialah yuhawwin. Jadi kita kena tahulah madinya, mudhari'nya. Jadi bila ada sabdu, di sini pun ada sabdu juga. Hawwana yuhawwin. Baik. Jadi kadang-kadang kita mendengar imam baca doa. Jadi imam baca doa kuat sikit itu saya rasa bagus. Sebab orang yang datang ke Masjid Surau ini bukannya datang daripada usia budak. Ada yang datang lepas pencing pun ada datang. Jadi masa tu dia pun berjinak-jinak dengan surau masjid. Maka masa tu barulah nak apa doa. Contoh kan. Jadi imam bila dia baca doa, baca kuat sikit, orang pun dengar. Oh, baca hawwin. Jadi makmum dengar hawwin, lepas, bukan kepit, bukan ha pedas. Hawwin. Jadi bila tulis, oh ini bila imam baca ha tu, faham, ha simpul. Jadi kita pun tulis bersimpul lah. Gitu. Jadi itulah di antara hikmat imam ni dia baca doa tu, suara dia tinggi sikit lah, bukan ganggu orang, tidak. Tapi janganlah slow sangat. Biar dengarlah sikit apa yang kita doa tu. Supaya makmum-makmum yang belakang tu faham dan boleh tangkap. Begitu. Tapi janganlah kuat sangat. Sederhana langsung. Baik. Hawwana yuhawwi. Maknanya apa hawwana? Telah memudahkan. Okey. Telah melancarkan. Ikutlah. Tak ada masalah. Baik. Jadi mudhari' yuhawwin. Apa sebab dibaca yu? Bilangan madinya terbina dengan 4 huruf. Kalau 3, baca ya. Kalau 5, 6, baca ya juga. 4, baca yu. Sebagaimana yang telah disebut berulang kali. Baik. Jadi, langkah yang pertama kata macam mana? Datangkan fi'il mudhari'. Pilih anta. Anta muhawwin. Okey. Jadi, langkah kedua kita buang ta lah macam biasa. Langkah ketiga nun, hidup kita matikan dia. Jadi kalau huruf ha duduk di awal perkataan, kita kena ubah sikit. Kalau macam ni biasa tak tulis macam tu di awal.
Melainkan kalau senikha yang pelik-pelik tu mungkin ada. Biasanya tak ada begini ya. Kena ubah macam ni lah. Okey. Sekarang huruf hang simpul sudah berbaris. Maka tak perlu lagi kita tambah alif. Adapun hamzah wasal. Hawwi. Selesailah dia. Okey. Untuk maklumat tambahan, untuk maklumat tambahan, ada, saya pun dulu terbiasa juga baca doa ini dengan cara Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Baru nak tanya Ustaz. Ya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Memang saya terbiasa dah begitu. Bahkan dalam buku saya sendiri, saya tulis begitu. Jadi lama-lama tu, kita pun buat lagi, tambah lagi sikit, tuntut lagi ilmu ni. Okey, rujuk lagi kitab. Lama-lama tu saya tengok, dengar. Saya tanya kawan saya orang Arab. Dia kata kerap dia dengar orang Melayu. Imam-imam Melayu baca macam tu. Dia kata dia nak tegur, dia kata bimbang juga kan. Dah biasa dah. Tapi tak larilah mana tu dia kata. Tapi kurang tepat. Jadi bila kita rujuk sungguh dalam hadis. Ada hadis yang Nabi ajar sahabat. Bila sahabat nak pergi bermusafir. Nabi ajar Allahumma hawwin alaina safarana. What we bu'dahu. Allahumma hawwin alaina safarana. What we bu'dahu. Antaranya banyak doa. Tapi tak ada fi. Bila saya tarik tu cari kan, tengok kita apa tak ada fi. Tanya orang Arab kata memang tak ada fi. Jadi menjadi peranan yang besar bagi kita ni untuk mengguna sebutan yang betul. Itu tugas yang besar lah. Dan saya pernah tegur yang ni, tapi tegur cara baik. Tapi yelah dah terbiasa, nak ubah tu susah. InsyaAllah akan datang mungkin dia dapat maklumat daripada orang lain yang lebih disegani lagi, mungkin dia akan ubah. Baik, jadi perkataan yang bacaan yang betulnya Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Okey, ada soalan? Ustaz, yang tadi tu yang doa tu kalau tambah fi tu dia tak larilah dia punya makna kan, tapi untuk lebih tepatnya tak perlu pakai fi lah. Begitulah. Lebih tepatnya tak perlulah. Jadi kalau saya kita i'rabnya, kita i'rab ayat ini, hawwin, ya Allah permudahkanlah. Okey, apa yang kita minta mudah? Sakaratil maut itu di-i'rab sebagai maf'ulun bih. Okey, di-i'rab sebagai maf'ulun bih. Tapi peliknya kalau maf'ulun bih bagi atas. Kataan sakarat ini ialah jamak. Okey, kalau kita tengok dalam kamus sebenarnya dari segi literal meaning, sakarat ini maksudnya mabuk. Okey. Sakratun, satu keadaan mabuk. Satu keadaan kemabukan itu disebut sakratun. Kafnya mati. Ini mufrad. Kalau jamak, kamu sebut sakarat. Okey, sakaratun. Inilah pendapat yang ramai dipakai dalam kalangan ahli-ahli sorof. Walaupun demikian, kalau kita buka dalam kamus, ada juga kamus sebut sakrat, kaf dimatikan. Jadi antara kaf dimatikan dengan kaf dihidupkan, okey, lebih bagus dibaca kaf dihidupkan. Bertepatan dengan kaedah sorof. Okey, untuk diringankan sebutan. Kalau matikan, boleh juga diikut asal. Sebab kabilah Arab ni banyak. Okey, sebagaimana kita sebut dalam bilangan rakaat. Satu rakaat sebut apa? Rakaatun. Kaf dimatikan. Kalau kita lafazkan niat sembahyang maghrib, contoh kan, usolli fardal maghribi 3 rakaat. Kaf dihidupkan ketiga jamak.
Okey, jadi perkataan jamak muannas salim, dia hanya ada dua baris sahaja. Baris depan dengan baris bawah. Okey, baris depan satu dah ataupun baris bawah satu, ikutlah. Yang penting baris depan, baris bawah saja. Bila guna baris depan, satu kedua ini, tiga hukum marfu. Kalau dia mubtada, hukumnya marfu baris depan. Kalau khabar, hukumnya marfu baris depan. Kalau fa'il, hukumnya marfu baris depan. Kalau naib fa'il, kita akan bincang akan datang, hukumnya marfu baris depan. Dan bila baca baris bawah, kalau sebelumnya ada harfu jar. Fi, contohkan. Ala, ada li, maka baca bawah. Okey, dan bila baca bawah, kalau dia berfungsi sebagai mudhafun ilaih. Dan bila baca baris bawah, ketika dia menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih, hukumnya mansub. Okey, sepatutnya baris atas, tapi khusus bagi jamak muannas salim, dia mesti baca bawah. Okey? Itulah peliknya sikit. Jadi kalau tuan-tuan baca Allahumma hawwin 'alaina sakaratal maut. Itu ke salah baris lah. Tapi tak salah makna ya Ustaz. Ya, memang tak lari makna pun. Tapi kalau baris lah sikit. Orang Arab kata ni baru belajar lah ni. Okey. Saya sebenarnya kalau baris-baris silap sikit tu kita boleh abaikan lah. Cuma yelah kalau kita menyebut mana-mana bahasa, sebaiknya kita guna peraturan, ikut peraturan yang bahasa itu adalah. Jadi tepatlah orang dengar pun sudah sikit dah. Okey. Last sekali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana macam tadi, asalnya ada ya kat depan dibuang. Wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau goncangkan, goyahkan qulubana, hati-hati kami. Okey, ba'da id hadaitana, setelah, okey, ba'da id maksudnya setelah hadaitana, engkau telah memberi hidayah kepada kami. Okey, wahab lana, dan kurniakanlah kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat, belas kasihan. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pemberi. Okey, jadi perkataan yang nak kita gariskan di sini ialah hab. Okey, wa dan, ya, wa dan. Hab, ha dengan ba yang mati sahaja. Fi'il amar. Jadi kalau kita ditanya, mana fi'il amar? Hab. Okay. Asalnya macam mana? Asalnya ialah wahab. Madhi ialah wahab. Mudhari' yahab. Okey. Jadi kalau orang kata, peliknya lah. Masa madhi ada 3 huruf. Masa mudhari' tinggal 2. Ikut Arab. Arab kata, kalau kita kekalkan sebutan waw, yang ni berat. Yauhab. Jadi Arab tolong buang. Sebagian kamus memang diletak dalam bracket. Dia kata asalnya memang yauhab. Bila berat dia buang waw, maka tinggallah yahab. Jadi kalau kita buka dalam Quran, yahabu liman yasha. Allah memberi kepada siapa yang dia kehendaki. Okey, yahabu dalam Quran. Baik. Langkah pertama, kita kena datangkan fi'il mudhari'. Pilih apa? Pilih anta. Anta disebutnya tahab. Langkah kedua macam biasalah buang ta. Okey, langkah ketiga di hujung hidup dimatikan. Jadi kalau mulakan dengan ha, kita tukarlah ha yang bersimpul biasa. Okey, dah boleh sebut, maka inilah dia fi'il amar. Hab. Okey, ada yang keliru. Baca ha ke baca hi? Jadi bila kita baca Quran, banyak ayat Quran sebut Rabbana hab lana. Jadi itulah dia jawapannya. Hab, bukan hi. Okey, ada soalan lain? Okey,
Jadi kalau tak ada soalan, kita nak habiskan latihan yang terakhir. Ustaz, InsyaAllah minggu depan. Ya, ya saya. Ustaz, untuk fi'il mudhari ada formula dari segi ya tu, kalau 4 huruf dia dhamma, kalau 3, 5, 6 dia fathah, ya tak? Tapi Ya, ya. pada ain dengan lam dia tu, ada kala dia fathah, ada kala dia kasrah, ada kala dia dhamma, ada kala dia fathah. Ada formula ke Ustaz? Okey, bagus soalan ni ya. Okey. Okey, jadi fi'il madhi minimumnya ialah 3 huruf. Okey. Fa, ain, lam. Minimumnya 3 huruf. Baik. Saya suka sebenarnya kalau mengajar pelajar saya kalau macam di UAE lah ya, yang tinggi-tinggi segitu, saya ajar sifir. Memang kena hafal. Kalau tak ada hafal, dia akan ada hadapi masalah. Jadi ada sebahagian peringkat tu kita kena paksa hafal. Jadi peringkat yang awal-awal ni saya tak paksa lah. Ulang-ulang lama-lama boleh hafal. Lama boleh ingat insyaAllah. Okey, cara saya biasanya saya guna jari. Saya kerap guna jari untuk dhamir, untuk letak sifir, fi'il madhi, mudhari', guna jari. Baik. Jari kita ini sangat penting lah ya, sebab Allah Ta'ala cipta comel, dia ada gelangan dia. Boleh belajar bahasa Arab. Jadi, saya ambil jari kiri lah ya. Jari kiri kita ada 3 ruas. Ada 3. Okey. Lepas tu jari yang kedua ni, daripada hujung ni pun 3 juga tak. Ni pun 3 juga, 3, ini 2. Penting ni untuk belajar asas sorof. Apa saya buat? Jadi, saya ambil jari kelingking ni ya. Fa'ala. Okey. Jadi fa'ala saya letak bahagian atas. Fi'il madhi. Nah, jari yang pertama ini fi'il madhinya semua baca fa'ala. Okey, ini kaedahnya, wazannya. Tapi mudhari'nya berbeza. Okey. Fa'ala ada mudhari'nya dibaca yaf'al. Okey. Fa'ala ada mudhari'nya dibaca yaf'ilu. Ni wazan ya. Ada mudhari'nya dibaca yaf'ul. Okey. 3 ini jari pertama. Yang hujung sekali. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Jadi bahasa Arab kalau fi'il madhi huruf akhir itu memang confirm. Kalau kita datang ke pasangan macam ni, memang confirm bahagian atas. Gitu. Okey, yang huruf akhir ni. Baik, nak kenal fi'il mudhari' dari segi baris, huruf akhirnya bahagian depan. Begitu ya. Nanti huruf akhir bahagian depan ni mungkin ada perubahan. Bila kita belajar akan datang. Tapi basically-nya huruf akhir bahagian depan. Gitu. Okey. Huruf ya ni kita baca bahagian atas sebab ini 3 baca atas. Kalau yang ni 5, ya baca atas. Okey, kalau ini 6, ini baca atas. Gitu. Manakala huruf yang kedua ni kebiasaannya mati. Okey. Bila saya sebut kebiasaan adalah sikit luar biasa. Kebiasaannya mati. Manakala huruf yang ketiga ni tak. 1, 2, 3. Huruf tengah lah ain ni. Dalam surah sebut ainul kalimah atau ainul fi'il. Ain ni bergantung kepada fi'il, pasangan fi'il yang diguna oleh orang Arab. Sebab itu sebahagian fi'il ada yang datang zahaba yadhhabu. Okey. Jadi yang ni contohnya apa dia? Zahaba dan yadhhabu. Jadi semasa zaman jahiliyah. Semasa zaman jahiliyah dulu memang tak ada pun usaha untuk membukukan, menulis, mencatat. Okey. Apa-apa disiplin, kaedah tak ada. Orang Arab dia mahir secara
semula jadi gitulah. Jadi ada jadi mesti ada sebab dia kan. Jadi bahasa orang Arab begitu. Tapi mereka tidak ada. Sebab orang Arab ni ramai yang ummiyun, yang tak pandai menulis, tak pandai membaca. Tapi kemahiran hebat mereka boleh bercakap dengan bahasa Arab yang standard. Okey. Jadi sebahagian fi'il datang dhahaba yadhhabu. Sekian lama begitu. Nah, fataha yaftahu. Okey. Jadi banyak lagi lah. Qara'a yaqra'u. Contoh kan? Banyak lagi. Jadi bila bahasa Arab ini diletak dalam wazannya bila? Iaitu setelah berlalunya zaman sahabat. Zaman apa? Khulafa' ar-Rasyidin. Zaman kerajaan Bani Umayyah. Barulah permulaan bahasa Arab ini dibukukan, disusun dengan kaedah, hanya disambung pula pada zaman kerajaan Abbasiyah. Jadi bercambahnya ilmu Allah Ta'ala ni, ilmu bahasa Arab ini, sehinggalah bila tentera Mughal serang Baghdad, hitam dah sungai Dijlah Al-Furat. Sebab apa? Dihumban kitab-kitab Islam dalam sungai. Jadi habis musnah. Lepas tu mereka pun catat balik. Catat balik. Bahkan dalam bidang ilmu tajwid pula, siapa yang betul-betul yang mencatat ilmu tajwid ini? Kalau kita tengok Al-Imam Asy-Syatibi, lahirnya di mana? Lahirnya di Syatibah. Di mana Syatibah itu? Di Andalus, di Spanyol. Bila lahir itu? Ketika kerajaan Bani Umayyah bertapak di Morocco. Sakibaki pemerintah kerajaan Bani Umayyah yang lari daripada Baghdad sebab terbinanya kerajaan baru, kerajaan Abbasiyah. Mereka bahasa mudahnya menghapuskan keturunan Bani Umayyah. Sakibaki ini lari ke mana? Ke Morocco. Dan tumbuh negara Islam yang baru di sana. Pada ketika itu ada dua negara Islam. Dua kerajaan besar. Kerajaan Bani Abbasiyah yang akhirnya berpindah pusat pemerintahannya di Damsyik, dan kerajaan Bani Umayyah yang berpusat di Morocco Maghribi. Jadi Islam pun tersebar ke Andalusia, yang sekarang namanya Spanyol. Maka lahirlah di sana imam-imam besar seperti Al-Qurtubi di Cordoba. Ulama tafsir. Antaranya Imam Asy-Syatibi di Syatibah, juga di Spanyol. Jadi era pembukuan itu berlaku lewat. Ada yang berlaku pada awal zaman Umayyah, Abbasiyah, yang selepas itu. Jadi bila kita ditanya kan, kita akan jawab, kebiasaannya bahasa ini mengikut budaya Arab, sebutan Arabiah. Mereka sepakat antara kabilah-kabilah. Bila sebut zahaba, semua sepakat kata zahaba yadhhabu. Jadi ulama-ulama sarah kemudian mereka pun buat kaedah. Fi'il ini datang zahaba yadhhabu. Lalu mereka pun buatlah fa'ala yaf'alu. Mereka pun senaraikan fi'il yang duduk di bawah wazan fa'ala yaf'alu. Manakala fa'ala yaf'ilu, mereka kata banyak. Antaranya jalasa. Jalasa. Mudhari'nya dibacanya yajlisu. Jadi macam mana kita tahu baca lam ini bagi bawah? Sebab kita buka buku baca yajlisu. Dengar orang Arab baca yajlisu. Buka kamu baca yajlisu. Buka radio tengok yajlisu. Ini ialah sebutan yang diwarisi sekian lama daripada zaman jahiliyah lagi. Sebut Islam datang mengukuhkan lagi daripada hadisnya, menguatkan. Bila Quran datang mengesahkan betul, tak ada masalah. Begitu. Daraba yadribu. Dalam Quran wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Quran tak akan sebut wa yadrubu. Wa yadribu. Saya tanya Arab. Dia kata sebab apa jadi begitu? Dia kata begini, dia kata bahasa Arab ini, bahasa luar Arabiah ni bahasa Arab. Dan orang Arab mereka mahir dalam menyebut perkataan bersesuaian dengan gandingan huruf. Jadi bila sebut daraba, bagi mereka kalau sebut yadrubu, mereka pun rasa berat. Bila sebut daraba yadrubu, mereka sendiri rasa berat. Bagi mereka daraba yadribu. Jadi bila ringan itu semua kabilah apa baca yang tu. Bahkan Quran datang
wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Quran mengesahkan bahawa bacaan yang tepat ialah daraba yadrib. Jadi betul apa yang Arab baca dan Quran mengesahkan begitu. Jadi bila saya tanya Arab, yang tengah itu dia kata bila kita gandikan huruf dengan huruf, bila kita baca mana yang lebih ringan. Kata orang Arab. So jalasa ya julusu, dia terberat dia kata. Jalasa ya jelasu, mungkin berat juga. Jalasa ya jelisu, lebih ringan. Oleh sebab itu, ni sahabat saya kata. Oleh sebab itu dia kata, kalau kita jumpa mana-mana perkataan yang baru bagi kita, yang baru. Dah, yang baru. Kita pun tak tahu nak baca macam mana. Cuba try baca. Baca yang ni berat ke ringan. Lepas tu kita contoh kita baca ghasala. Nah, rain sin lam. Okey. Kalau tuan belum pernah jumpa tak? Rain sin lam. Dibaca ghasala. Mudhari macam mana? Kita boleh rain sin lam. Ya bagi atas sebab 3 huruf, rain dimatikan, lam bagi depan. Selesai. Orang tengah ni macam mana? Ikut Arab. Pandangan Arab kata baca kalau mudah itulah dia. Kalau baca ya usulu bagi depan, rasa berat kot. Baca ya usalu, mungkin berat kot. Ya usilu, lebih ringan. Di sahabat saya kata begitulah bagi perkataan yang kita rasa kita tak pernah jumpa. Cuba baca dulu bacaan yang paling ringan macam mana. Lepas tu try sebut berulang kali ya usilu, sedap baca ringan. Lepas tu dia kata cuba tengok kamus. Sah betul. Alhamdulillah. Bermakna dia kata kena dengan fitrah manusia. Begitu. Tapi walaupun demikian tuan-tuan, ada juga satu fi'il mudhari itu boleh baca baik depan boleh, baik atas boleh. Sebab apa? Sebab susunan perkataan itu lebih kurang aja. Kalau baca baik depan pun mudah, baik atas pun mudah. Contohnya tabakha yatbukhu. Dalam kamu dibagi 2. Tabakha yatbukhu maksudnya masak. Kamu pun bagi tabakha yatbakhu. Sebab apa? Sebab dua-dua ni bagi Arab macam lebih kurang. Dua-dua diisi. Tabakha yatbikhu. Ada kata berat. Tidak abaikan. Okay, baik. Ustaz, dalam fi'il madi pun ada 2 jenis juga kan. Ada yang maklum, ada yang majhul. Sebab tu dia punya mudhari'nya akan berbeza ain dengan ain dia tu. Contoh macam fa'ala, ni maklum bila majhul jadi fu'ila. Fu'ila bila mudhari' dia jadi yaf'ula. Betul kan? Yuf'alu. Yuf'alu. Ya. Betul. Nanti kalau sampai tajuk namanya tajuk al-fi'l al-madi wal mudhari' lil ma'lum wal majhul, memang kita akan bincang dari segi perubahan baris. Kalau madi dibaca fu'ila, kalau mudhari' dibaca yuf'al. Nanti adalah perbincangan tentang fi'il mabni lil ma'lum, mabni lil majhul. Di situ bincang berkenaan dengan fa'il. Jadi kaitan fa'il. Kalau fa'il ada disebut, dibaca maklum. Kalau fa'il pelaku tak ada disebut dalam ayat, biasanya dibaca majhul. Okey. Jadi wazan yang ketiga ialah yaf'ul. Yaf'ul contohnya apa dia? Hasuna. Silap saya. Silap. Darasa. Darasa. Mudhari'nya ialah ia durusu. Ya bagi atas dan mati sin bagi depan, roh ini ikut Arab baca bagi depan. Darasa ia durusu. Jadi ada sebahagian fi'il kita akan letak pada wazan fa'ala yaf'ul. Darasa yadrusu, kataba yaktubu, dakhala yadkhulu. Okey, kharaja yakhruju. Dan banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Ustaz, yang ini yang mujarrad kan? Ya betul. Ini mujarrad. Mujarrad bukan kalau yang mazid lain juga kan? Okey. Jadi yang saya terang tadi itu jari hujung, jari kelingking. Jari kelingking itu nampak satu jari je lah dia ada pecah. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Begitu. InsyaAllah akan datang saya akan terang. Tapi saya akan bagi jadual lah pada masa nanti. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu, fa'ula yaf'ulu. 2 jari ini melibatkan huruf 3 huruf sahaja.
Bila jari yang berikutnya ada 4 huruf, jari berikutnya ada 5 huruf, jari yang berikut last kali ni ada 5 dan 6. Gitu. InsyaAllah akan datang. 5 dengan 6 tu maksudnya mazid lah ya Ustaz, ada tambahan lah ya? Ya. Kalau ada tambahan kita akan guna istilah al-fi'lul mazid. Al-mazid. Fi'il yang berlaku penambahan huruf. Okey, baik. Untuk mengakhiri tajuk kita ni, kita baca sebuah hadis yang kelihatannya panjang sebenarnya tapi menarik. Ada cerita je. Iqra'il hadith al-atiya thumma istakhrij minhu fi'l al-amr. Dalam arahan ini pun ada fi'il amar. Okey. Apa dia? Iqra'. Bacalah. Okey. Jadi hamzah itu mati. Kalau dijumpa dengan alif lam, kita akan hidupkan dengan baris bawah untuk bacaan sambung. Iqra'. Jadi iqra'il. Okey. Lepas tu thumma alif lepas thumma itu hamzah wasal. Kita akan lompat. Thumma istakhrij. Keluarkanlah. Okey, keluarkanlah. Jadi kalau kita tengok madhinya ialah istakhraja. Ya, istakhraja. Okey. Jadi alif ini kosong, tak ada hamzah pun, baris pun tak ada. Atas bawah. Nak baca macam mana? Baca baris bawah. Ikut huruf yang ketiga lah, istakhraja. Mudhari' yastakhriju. Mana apa istakhraja yastakhriju? Mengeluarkan. Ini pasangan madhi mudhari'. Okey. Amar anta tastakhriju. Okey. Jadi kalau langkah pertama sudah selesai, datangkan fi'il madhi, fi'il mudhari', anta. Langkah kedua kita buang ta. Langkah ketiga di hujung, matikan dia. Sebab tak boleh. Baru langkah yang keempat tambah alif, namanya hamzah wasal. Nak baca ikut kaedah huruf yang ketiga, ta baris atas. Maka ini baca baris bawah juga. Istakhrij. Okay, keluarkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa shalla. Okey. Maknanya apa? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memasuki masjid. Okey, fadakhala rajulun, lalu masuklah seorang lelaki yang lain, fasalla, lantas dia sembahyang. Siapa dia? Lelaki tadilah. Thumma jaa, kemudian dia pun datang. Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pun memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa itu maka, lalu Nabi pun menjawablah salam lelaki tersebut. Radda ni fi'il apa ni? Fi'il madhi. Radda. Okey. Mudhari' yaruddu. Okey. Bila tengok dalam kamus radda yaruddu, maknanya banyak makna ya. Antaranya makna membalas, menjawab salam. Radda juga nak menolak, tolak. Okey. Sebab tu kita kadang-kadang dengar orang macam mardud, ditolak. Ada man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu ma laysa fa huwa mardud. Contoh kan? Jadi ditolak. Biasa bunyi macam tu. Faraddan nabiyyu, lalu Nabi pun menjawab. Okey, faqala, lantas dia berkata. Nabi berkata, okey, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi kata irji' fasalli. Kembalilah, baliklah ke tempat kamu tadi. Okey, fasalli, maka sembahyanglah. Okey, dua-dua ni fi'il amar ya. Fa innaka lam tusalli, sesungguhnya kamu tidak sembahyang tadi. Okey, koma kan? Fasalla, lalu lelaki tadi pun pergilah sembahyang. Thumma jaa, kemudian dia pun datang balik. Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dia pun memberi salam kepada Nabi. Faqala, lalu Nabi pun kata ke dia. Nabi kata kepada lelaki itu, irji'. Irji', kembalilah. Fasalli, sembahyanglah. Fa innaka lam tusalli. Tadi kamu tak sembahyang. Salatan, maksudnya 3 kali. Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Tapi Nabi kata cara lembutlah, ya. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. 3 kali. Okey. Faqala, lelaki itu tak berganjak. Dia kata, faqala, lalu dia berkata, lelaki itu kata, walladhi ba'athaka bil haqq, dan demi Tuhan yang, alladhi ni yang, okey, kita rujuk kepada Tuhan, demi Tuhan yang ba'athaka, telah bangkitkan, telah utuskan kamu wahai Muhammad bil haqqi, dengan kebenaran. Fama uhsinu ghairahu. Fama uhsinu ghairahu. Fa itu sebagai huruf tambahan saja. Ma tidak. Uhsinu, dapat aku membuat yang terbaik. Okey, yang lebih baik. Ghairahu, selain daripada itu. Dia kata, ya Rasulullah, setakat itu saja yang aku boleh buat. Yang lain aku tak kerti, setakat itu saja. Okey. Fa'allimni. Dan dia kata, wahai Rasulullah, alimni, ajarkanlah daku. Okey. Qala, Nabi pun kata, idza qumta ila as-salati fakabbir. Bila kamu bangun untuk menunaikan solat, fakabbir, maka bertakbirlah kamu. yakni takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian thumma qra ma tayassara ma'aka minal Quran. Kemudian bacalah apa yang mudah ma'aka untuk kamu. Okey, minal Quran, daripada Quran. Okey, bacalah apa-apa yang mudah daripada Quran. Okey, maka daripada ungkapan ini berlakulah khilaf di kalangan ahli fiqh. Nanti kita bincang. Thumma kemudian rukuklah kamu hatta tatma'inna raki'an, sehinggalah kamu nak rukuk dalam keadaan tamakninah. Okey, thumma rfa', kemudian angkatlah. Maksudnya nak bangkitlah daripada rukuk. Angkatlah kepala kamu daripada rukuk tadi hatta ta'tadila, sehinggalah kamu betul qaiman, dalam keadaan tegak. Okey. Maksudnya tamakninah. Thumma masjud, kemudian kamu sujudlah. Sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sehinggalah kamu tamakninah okey ketika sujud. Thumma rfa', kemudian angkatlah kepala kamu, bangkitlah dari sujud hatta tatma'inna jalisan, sehinggalah kamu tamakninah ketika duduk antara dua sujud. Thumma masjud, kemudian sujudlah sekali lagi hatta tatma'inna sajidan, sehingga kamu tamakninah ketika sujud. Thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha, kemudian buatlah yang demikian itu fi salatika, dalam sembahyang kamu, kulliha, semuanya, dalam rakaat yang berbaki. Jadi daripada hadis ini jadi dekat awal ialah Nabi tak sebutlah rukun pertama, rukun kedua, rukun ketiga tak ada lah. Jadi itu peranan ulama-ulama yang telah kemudian. Mereka pun buatlah. Yang pertama apa dia rukun, yang kedua semua untuk kebaikan dan untuk kebaikan umat. Jadi apa yang mereka buat itu untuk menjadikan lebih sistemik. Okey, baik. Jadi dalam hadis yang kita bacakan tadi, kalau kita kupas berkenaan dengan fi'il amar, baris yang pertama tak ada. Baris yang kedua tak ada juga. Baris yang ketiga ada. Apa dia? Irji'. Itulah dia. Fi'il amar yang pertama. Yang itu sangat mudah. Okey. Apa madinya? Raja'ah. Raja'ah. Mudhari'nya yarji'u. Okey, kalau kita buka dalam kamus, raja'ah ni makna apa? Makna telah pulang, telah kembali, telah balik. Itu satu makna. Makna kedua, raja'ah juga telah mengembalikan sesuatu. Dia boleh berlaku, boleh berfungsi sebagai fi'il lazim dan juga boleh berlaku sebagai fi'il muta'addi. Itu dalam rintihan ahli-ahli neraka
bagaimana yang disebut dalam surah As-Sajdah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kami telah lihat, kami telah dengar dah azab yang bakal kami tempuh nanti. Farji'na, kembalikanlah kami. Jadi di situ diguna fi'il irji' tapi dengan fungsi mutaaddi. Raja'a yarji'. Baik, jadi kalau anta tarji'. Okey. Jadi kalau langkah yang biasa, pertama tulis fi'il mudhari' anta. Lepas tu kita buat anta kan, matikan ain. Tambah kita boleh tambah alif. Alif ni hamzah wasal. Baca ikut kaedah huruf yang ketiga. Begitu. Jadi alif ni namanya hamzah wasal. Jadi tak perlu pun baris ni, tapi untuk permulaan letaklah baris. Ya, kita baru belajar, tak masalah. Tak ada pun tak apa. Huruf 3G bagi bawah, baca bawah. Cuma dalam tajwid, ra kalau dia mati, nah, sebelumnya bagi atas, baca depan. Kalau sebelumnya bagi depan, baca depan. Kalau ra dia mati, sebelumnya bagi bawah, baca nipis. Kecuali melibatkan hamzah wasal. Okey. Jadi kalau dalam Quran, dia tanda macam ni, hamzah wasal. Walaupun alif ini, hamzah wasal baca bagi bawah, nah, sebelum ra, kalau ikut hukum biasa ni, pislah. Tapi dia kecualikan ba' hamzah wasal, tetap dibaca dengan tebal. Irji'. Irji'. Ra ditebalkan. Fasalli. Salli itu juga fi'il amar. Makna apa salli? Sembahyang lah. Salli juga dengan makna berselawat. Di sini maksudnya sembahyang. Salat. Allah salat. Allah sembahyang. Allah berselawat pun boleh. Mudhari' yusalli. Okey, baca you kan? Sebab sini ada 4 huruf. Okey, selesai. Jadi kalau tuan-tuan silap di sini bahaya. Baca salat yusallu. Tak boleh lah. Baik. Jadi langkah pertama apa dia? Tulis balik fi'il mudhari', pilih anta. Anta tusalli. Lam baca bagi bawah, ada ya mati. Okey. Langkah kedua kita buat ta dengan baris-baris sekali. Langkah ketiga apa dia? Di hujung. Kalau hidup, matikan. Kalau mati, kuburkan dia. Buang ya. Okey. Apa dia ni? Oh, lam. Kita kembalikan balik cangkuk dia. Okey, jangan tambah apa-apa. Okey, inilah dia. Selesai dah. Salli. Jadi kata salli ni banyak kita guna. Banyak kita jumpa antaranya dalam surah Al-Kawthar. Inna a'tainakal kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Kami telah berikan kepada kamu banyak kebaikan wahai Muhammad. Oleh sebab itu sembahyanglah kamu. Sembahyang apa? Sembahyang raya di situ. Aidil Adha. Wanhar, dan sembelihlah korban. Okey, jadi salli di sini maksudnya sembahyanglah. Innaka lam tusalli, tadi kamu tak sembahyang. Ini bukan fi'il amar. Berikutnya, baris yang keempat tak ada. Baris yang kelima ulang balik dah. Irji' fasalli, yang sama je. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang keenam, apa bunyinya? Fa'allimni. Ajarkanlah aku. Okey. Kita kasi pening tak? Saya kata fa ni adalah huruf tambahan. Okey. Alim sahaja tak fi'il amar. Nun ini, nun namanya nun al-wiqayah. Ya ini aku saya. Jadi kalau kita ditanya mana amar? Ain sampai mim yang mati sahaja. Alim. Okey. Jadi fa ni buang, nun ya pun buang juga. Okey. Jadi madhi macam mana? Mudah sangat. Ain lam mim. Tak, pastikan bersabdu. Allama. Okey. Mudhari' yu'allimu. Okey. Okey. Jadi kalau kita silap di sini, silaplah. Fi'il amar. Allama yu'allimu. Jadi kalau nak buat amal macam mana? Oh, datangkan dulu anta. Anta tu'allimu. Lepas tu kita buat apa? Matikan. Buat anta. Lagi, kita matikan hujung. Kalau hidup, matikan dia. Mim dimatikan. Ain ini kita kembalikan balik kepadanya asal. Maka inilah dia fi'il amar. Begitu.
Okey, sangat mudah. Okey, idza kumta ila salati fakabbir. Kabbir pun sama juga kabbara, yukabbiru, kabbir. Okey, thumma qra. Ini sangat mudah. Qara'a, yaqra'u, ikra. Okey. Bacalah apa yang mudah untuk kamu daripada Al-Quran. Okey, baik. Jadi, timbullah khilaf sedikit dalam fiqh. Dan ada satu pandangan yang mengikut zahir hadis tanpa membaca hadis ini dengan disokong, dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Jadi hadis ini Imam Syafi'i tak baca begitu saja. Imam Syafi'i kata ada hadis yang lain yang lebih kuat yang kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata, tidak sah sembahyang. Orang yang tak baca surah Fatihah. Jadi yang disebut di sini ma tayassara ma'aka min al-Quran ila surah Al-Fatihah. Okey, dan surah Fatihah itu dikenali sebagai as-sab'ul mathani, 7 ayat yang sering kali diulang-ulang. Bahkan walaupun dia di 7 ayat, lebih panjang daripada inna a'tainakal kautsar, budak-budak pun boleh baca surah Al-Fatihah. Okey. Kalau kita kata sila baca surah Fatihah, orang yang tak betul pun boleh baca. Sila baca surah Al-Kautsar, orang pun pening. Surah apa okey, gitu. Okey, lagi tamarka, raka'a yarka'. Jadi kalau lagi kita bagi dah ra, kaf, ain. Lepas tu diberi ya, ra, kaf, ain. Okey, nak baca macam mana? Saya letak ra, ka, mudhari'. Yang ni baca bagi atas sebab 3 huruf. Ra dimatikan. Ain baca bagi depan. Kaf, sila tuan-tuan baca yarki'u. Mungkin berat sikit. Yarku, muncul mulut ke depan. Okey, berat lagi. Yarka'u. Okey. Tak dengan huruf-huruf itu dengan bagi atas, yarka'u lebih mudah. Cek kamus betul semua. Tanya Arab memang sah tu. Okey. Jadi kalau amal irka. Okey. Berikutnya sajada. Okey, yasjudu. Silap ya. Rafa'a, yarfa'u, irfa'. Kisnya sama seperti raka'a, yarka'u. Rafa'a, yarfa'u. Okey, sajada, yasjudu. Okey, sajada, yasjudu. Jadi kita datangkan tasjudu, buang ta, matikan dan, tambah alif, maka dibacalah usjud. Sangat mudah. Okey. Datang lagi lepas tu rafa'a yarfa'u. Datang lagi sajada yasjudu. Last kali Nabi kata apa? Thumma fa'al dhalika, buatlah. Okey. Kalau kita buka dalam kamus, okey, fa'ala. Okey, fa'ala dalam kamus ya. Bukan fa'ala dalam bidang ilmu saraf. Okey, fa'ala dalam kamus sebut fa'ala yaf'al. Okey. Jangan kita kata, Ustaz, tadi ada 3. Itu dalam bidang ilmu saraf, acuan-acuan yang dibina oleh ahli-ahli saraf. Kalau kamu sebut fa'ala yaf'al, ini pasangan. Jadi mudhari' baca huruf ya bagi atas sebab 3 huruf. Lam dihidupkan, dibaca depan. Fa dimatikan. Ain ikut Arab. Fa'ala yaf'al. Baca fa'ala yaf'ilu, okey juga. Itu mengikut bahasa dalam bidang ilmu saraf. Jadi kalau amal, last sekali jadilah if'al. Jadi kalau orang tanya kita sebab apa baca bagi bawah, huruf ketiga ini. Huruf ketiga. Sekiranya huruf 3 ini bagi bawah, alif baca bawah. Sekiranya huruf 3 bagi atas, alif ini baca bawah juga. Okey. Kalau huruf 3 bagi depan, barulah dia dibaca depan. Jadi untuk kita ingat semua sekali apa yang kita belajar, saya sarankan bila kita baca Quran, mana-mana jumpa ayat-ayat yang berkenaan dengan fi'il amar, boleh kita berhenti sekejap tengok. Ni fi'il benda ni. Tengok ayat dia, diterjemah sebagai makanlah. Contoh kan, bangunlah, dirikanlah. Fi'il amar ni. Maka tengok ini fi'il amar macam mana perubahan yang berlaku. Okey, ada soalan?
Alhamdulillah. Senyap Melaka tu faham tu. Tak juga Ustaz, ada yang tak faham. Kalau tanya nanti sampai lambat habis. Tak apalah ya. Tapi tak Saya faham hari ni tak apa. Sebab kita ulang, insya-Allah akan datang, kita datang lagi contoh lain, kita akan ulang-ulang. Yalah. Tapi betul yang Ustaz cakap tu, bila kita baca Quran, bila kita belajar bahasa Arab ni, bila kita baca Quran, kita boleh tahu kenapa ni macam hari tu. Walaupun bela-bela sebab kita belajar bahasa Arab ni untuk memahami Al-Quran kan Ustaz kan. Bukan semata-mata untuk bercakap, yang lebih baik kita niatkan untuk faham Al-Quran semata-mata. Selain daripada tu, sebab best bila kita belajar bahasa Arab ni, bila kita baca Quran, kita akan sedikit-sedikit kita akan tahu makna dia, ayat perintah ke tak kan. Dan seronok tu Ustaz. Tapi minta maaf lah Ustaz, kadang-kadang terlalu banyak soal dengan Ustaz. Tak apa. Okey. Jadi saya rasa untuk malam ni kita berhenti setakat ini dulu. InsyaAllah pada minggu akan datang kita akan belajar tajuk lain pula lain. Tapi bila datang fi'il, kita tak akan lari, kita akan ulang balik. Kalau ada fi'il ni saya akan ulang fi'il madhi dan mudhari' macam mana supaya kita lebih menguasai insya-Allah. Okey, aku qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selagi dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa rududhu ilaina inda hajatina ilaihi. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila al-liqa fi al-usbu' al-qadim insyaallah. Assalamualaikum. Jumpa lagi insyaallah.